kat sini tapi tak tahu macam mana sebagainya, boleh kontak kita. Kita ada buka peluang tu untuk sama-sama, sebab kita nak, kalau boleh benda ni, model yang kita ada ni kita rasa yang terbaik dan boleh besar dan banyak anak InsyaAllah konsistensinya sangat besar untuk kita bekerja sama, dan walaupun bekerja sama, manfaatnya pun kita raikan sama-sama. Terima kasih banyak Dr. Hakim. Terima kasih Tuan Nazri untuk perkongsian. Terima kasih DJBN. InsyaAllah kembali juga. Kita jumpa lagi insyaAllah di puncak kejayaan. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Itu perkongsian kita, bahan kita hari ini untuk pembangunan klinik Usra Al-Baghdadi, membawa kita ke penghujung warna pagi. Ya, tepat jam 10. Terima kasih sama-sama semua. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita jumpa lagi besok dengan banyak lagi perkongsian menarik insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan terus melaksanakan usaha membantu golongan asnaf dan gelandangan keluar daripada garis kemiskinan tega. Komitmen itu disuarakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahliwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berikutan pelaksanaan pelbagai program serta aktiviti Mawib menyalurkan bantuan kewangan serta keperluan harian kepada golongan tersebut. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim lagi, hasil daripada pelaksanaan bantuan tersebut didapati terdapat ahli keluarga golongan asnaf dan gelandangan berjaya menjalani kehidupan lebih baik selain mendapat pendidikan yang sempurna. Beliau menyatakan perkara itu selepas menyampaikan bantuan kepada keluarga asnaf sempena program Jejak Gelandangan Mawib yang diadakan di Lorong Haji Taib 2 Jalan Chowkit di Kuala Lumpur baru-baru ini. Beralih pula ke laporan selanjutnya. Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak memperuntukkan dana zakat berjumlah RM545,000 khusus untuk bantuan skim beasiswa pelajaran Baitul Mal tahun 2023 membabitkan 545 pelajar di seluruh negeri Perak. Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa penyampaian beasiswa berkenaan disempurnakan oleh Pengurus Besar Bahagian Agian Zakat Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak, Rohizan Omar, pada program seminar motivasi pecutan akhir SPM 2023 di Kompleks Islam Darul Rizwan di Ipoh Perak baru-baru ini. Universiti Teknologi Malaysia UTM mencipta sejarah dengan kejayaan melahirkan kumpulan pertama siswaza daripada program franchise-nya di luar negara, terdiri daripada 74 graduan pada majlis convocation yang berlangsung di Universiti Antarabangsa Kaiwan QIU di Kurdistan, Iraq. UTM menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa kumpulan pertama tersebut dilahirkan hasil kerjasama QIU dan UTM menerusi UTM Space di bawah program pendidikan transnasional yang bermula 5 tahun lepas. Bekas pesakit kanser kelenjar limfoma tahap 3 teruja apabila dapat menyambung pelajaran di Universiti Sains Malaysia USM dan menjadikannya selangkah lebih dekat dengan impiannya untuk menjadi seorang ahli mikrobiologi. Alif Haikal Ayub 19 berkata, pengalamannya keluar masuk hospital kerana penyakit itu sejak berusia 10 hingga 17 tahun membuatkannya berminat dalam bidang mikrobiologi lalu memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam sains biologi. Anak kelahiran negeri Kedah yang juga seorang anak yatim yang cuma dibesarkan oleh ibunya, Jamil Ahmad Hassan berkata, mengidap penyakit kanser bukan penghalang untuknya mencapai keputusan pembelajaran yang baik apabila berjaya memperolehi 7A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama itu diri kita, itu cara kita berkomunikasi, itu cara kita bergerak harian. Contoh katakanlah DJ Syafil katakanlah maknanya telinga ke hati, contohnya kan dia detail tapi dia fikir orang okey, tu artinya telinga ke hati. Ada orang kadang-kadang dia mata ke hati, dia gerak tapi fikir orang. Ada orang kadang-kadang dia
akal ke telinga contohnya kan. Ada fikir tapi dia agak dikit kan. Maksudnya orang ni pertama dan kedua adalah watak kita. Okey. Yang watak yang entah sampai bila kau mau menjauh. Kau ingat kau siapa untuk kau menjauh. Tak pedulinya. Kapsul Masa. Pada tanggal 1 Oktober dalam tahun 2015, kelas bacaan dan pemahaman Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 Siri 5 2015 telah diadakan di Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Program anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ini bertujuan untuk menerangkan tentang Akta 303 secara terperinci mengikut seksyen-seksyen yang terkandung dalam akta tersebut dan isu-isu semasa yang berkaitan. Akta 303 ini dijelaskan oleh Yang Amat Arif, Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Ketua Hakim Syari'i Negeri Selangor, mengenai isu poligami yang terkandung dalam akta berkenaan. Pada sesi kali ini, penceramah menerangkan terlebih dahulu tentang undang-undang substantif dan undang-undang tata cara yang terdapat dalam Akta Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1998 Akta 585. Undang-undang substantif memperuntukkan tentang hak dan tanggungjawab, manakala undang-undang tata cara memperuntukkan tata cara bagaimana hak-hak substantif ini digunakan. Akta 303 dikategorikan di bawah undang-undang substantif kerana akta ini memberi peruntukan undang-undang kepada seseorang suami yang ingin berpoligami. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkiv Negara Malaysia. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Radio Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah kita berada di Aspirasi Ikim jam 10 pagi ini sehingga 1 tengah hari nanti. Dan kita nak sama-sama lagi buka tirai seluas-luasnya untuk membawakan pertemuan ilmiah kita menerusi perkongsian yang akan saya bawakan kepada anda. Masya Allah, didoakanlah semoga dapat lagi yang baik-baik pada hari ini dan kita dapat teruskan lagi apa sahaja kebaikan itu untuk kita sampaikan lagi kepada orang lain, insyaAllah. Okay. Hari ini hari Senin dan kita berada di tarikh 9 Oktober 2023 bersamaan 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ayo kita terus bersemangat walaupun adanya dugaan cabaran tetapi tetap fokus dan sentiasa kita ada usaha berganda-ganda. Itu tanda orang yang sentiasa nak berjaya untuk dapatkan lagi inspirasi kehidupan. Okey. Dan terima kasih tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke bersama-sama dengan terbitnya sinar mentari. Salatun minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Wa man dikum unsuna fi salam wa
kawasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin, hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Berlangsung 10 Oktober ini di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. IKIM dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Sekretariat SOM Mabims Malaysia menganjurkan Seminar Keharmonian Serantau memperkukuh ketamadunan ummah dalam menghadapi cabaran global yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Anda juga dijemput untuk beramai-ramai memeriahkan Majlis Ilmu Forum Bicara Ad-Din yang akan berlangsung di Masjid Bandaraya Likas pada 10 Oktober 2023 pukul 6.15 petang. Untuk maklumat lanjut, sila ke Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan wal bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita buka pertemuan untuk Aspirasi 10.1 edisi hari ini. Seperti biasa hari Isnin kita ada rancangan Pesona di Zahra. Jom nak ajak anda untuk sama-sama berada juga di platform media sosial kita. Sebab boleh tonton secara langsung di situ, boleh kita berinteraksi. Kalau ada nak bertanya dengan tetamu kita, boleh juga hantarkan soalan-soalan anda ke talian WhatsApp konti. Dah pun kita aktifkan sekarang 0112900404 dan juga anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen di platform media sosial kita. Okay? Dan bersama-sama rancangan ini seperti biasa, jom nak ajak anda untuk mendengarkan lagi perkongsian ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita di sini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, siasat orang tua jadilah. Masya Allah, mana ada Ustaz steady kan? Dia punya jiwa raga tu macam orang muda agak cik. Wah, macam biasa. Baju sama lah kita Ustaz. Baju kita colour sama lah Ustaz. Oh lama kebetulan ni sama lah cik. Wah. Okey, sebab apa yang tengah tonton sekarang boleh sama-sama saksikan kita terus saja ke dalam ruangan bicara kita ni. Anda yang tengah tonton juga dekat telefon pintar ke maupun dalam komputer, laptop anda, boleh sama-sama hayati sama-sama sebab bila tonton dapat lagi kita orang kata apa resap-resap lebih padu lah kan dekat jiwa kita ni sebab nak hayati lagi Ustaz
perkongsian untuk pesona di Zahra kita pada kali ini nak sambung dengan tajuk menetap matlamat ataupun goal setting kita di bahagian yang kedua. Dan fokus kita ini memang tidak lari lagi untuk kita nak faham berkaitan dengan MATH, orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati. Jadi jom kita nak mulakan sedikit mukadimah pada pertemuan kali ini. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Ustaz Safiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita bicara mengenai menetapkan matlamat. Okey, jadi matlamat ni bagi orang Islam kita jelas dia ada dua. Satu matlamat besar kita panggil, satu lagi matlamat yang kecil. Okey. So jadi maknanya matlamat besar ni semua daripada kita kena faham bahawa matlamat hidup seorang muslim adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Mardatillah. Itu matlamat yang besar kita. So jadi maknanya apa-apa pun yang kita buat kita kena tahu sebab apa? Kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau kita faham benda itu, kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah, maka kita kena mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang kita buat. Itu matlamat besar. Matlamat kecil kita dah kongsikan pada minggu yang lepas ataupun kesempatan yang lepas dalam surah Yusuf. Dari dalam Quran ni banyak kisah. Tetapi dalam banyak-banyak kisah dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut surah Yusuf ataupun pengkisahan surah Yusuf adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Mana sebaik-baik cerita yang boleh diambilkan panduan. Di antara plot-plot cerita ataupun bahagian-bahagian cerita Nabi Yusuf AS, ada bahagian dipanggil goal setting ataupun menetapkan matlamat. Jadi maknanya saya ulang balik mukadimah dia, iaitu daripada ayat 43 sampai ayat 48. Bagaimana Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi seorang raja, sang raja, Raja Mesir ketika itu. Dia bermimpi, dia melihat maknanya 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus, dan dia melihat 7 tangkai yang hijau segar dan 7 tangkai yang kering. Maka Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpi itu dan benar bahawa nanti akan ada 7 tahun yang sangat subur. Maka jangan rasa zon selesa, ambil keringkan makan, simpan makanan, buat gudang banyak-banyak. Kerana selepas itu akan ada 7 tahun yang sangat maknanya kemarau, kering, yang langsung tak ada hasil langsung. Di mana 7 tahun yang subur tu kita simpan untuk kita bawa kepada 7 tahun yang seterusnya. Jadi maknanya kita dapat lihat bagaimana dalam Quran surah Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajarkan kepada kita umur kita daripada sudut matlamat sederhana ataupun masa kecil kita boleh dibagikan kepada 7 setiap daripada kita. Jadi maknanya 7, 14, 21, 28, maknanya 35, 42, 49, 56 dan 7 yang ke-9 iaitu 63, umur sunnah ataupun Nabi SAW wafat pada umur 63. Jadi katakan pada hari ini, semalam saya ada bertemu dengan satu orang. Saya tanya umur dia. Saya kata, tuan, umur tuan berapa? Dia sedang buat apa sekarang? Dia sedang buat bagian. Umur tuan berapa? Umur dia 42. Maknanya kalau ikut 42, dia dalam fasa 7 yang ke-6. Okay. Jadi maknanya untuk 7 tahun berikutnya, iaitu sebelum umur dia 49 tahun, dia kena tetapkan satu matlamat yang baru pula, apa yang dia nak buat. Okay. Jadi maknanya hidup kita ni, buat kakak ayah saya sekalian, kita tak boleh maknanya habis daripada satu matlamat saja. Jadi maknanya kalau dia kata ada satu matlamat, kemudian kita dapat selesai, maka kita kena rancang untuk 7 yang berikutnya apa kita nak buat. Dan hari ini katakan dia yang mendengar perkongsian kita pada hari ini, satu orang anak ataupun pemuda-pemuda umurnya 21 tahun. Maknanya hampir dia maknanya habis pelajaran di universiti atau sedang menjalani universiti. 21 tahun
tahun maknanya dia adalah fasa yang ketiga 7. Fasa yang ketiga, fasa ketiga. Katakanlah cita-cita dia, okeylah aku ni hidup aku nak jadi jutawan. Wow. Okey. Dia terus maknanya matlamat hidup ni Nabi SAW ajar kita memang kena buat satu matlamat yang besar tapi realistik. Sebab tu dalam hadis yang disebut kalau nak minta syurga, iza sa'altumullahul jannah fas'alillahul jannatal firdausi a'la. Nak minta syurga, minta syurga tertinggi iaitu jannatul firdaus. Kalau tak dapat tertinggi pun kita tetap dapat yang lain-lain. Di maknanya tapi realistik. Dia katakan contoh dari adik tadi. Katakanlah dia umurnya 21 tahun, dia fasa yang ketiga. Dia kata okey, saya nak jadi jutawan Terus dia kena ada cara berfikir 7 ke berapa nak jadi jutawan tu. 7 ke berapa. Katakan dia kata okey, saya sekarang ni fasa ketiga umur saya 21. Saya nak jadi jutawan ketika umur saya sebelum 40 atau 40 tahun Maknanya dia punya fasa adalah fasa ke-6. Fasa ke-6 kan 42 kan. Jadi maknanya 3 sampai ke 6 dia ada 3 lagi fasa 7. Ketika itulah dia kena sedar dia dah jadi jutawan ni kan. Apa yang dia perlu buat untuk menuju ke arah sampai fasa ke 6 itu. Baru dia ada rasa macam okey, masa dia akan diisi, dia tidak akan membazir masa, tak akan melepak-lepak, tak akan rasa macam apa nak buat hujung minggu ni. Sebab dia ada satu matlamat. Satu matlamat. Dan dia kena ingat itu matlamat kecil dalam Islam ataupun matlamat sederhana. Kalau itu ada urusan dunia. Jangan lupa juga matlamat besar kita, apa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia nak jadi jutawan pada fasa yang ke-6, iaitu fasa umur dia 40, maka apa dia perlu buat? Berusaha mencari apa produk yang bagus, apa mana masuk mungkin kursus-kursus perniagaan, cari mentor untuk sampai ke 7 ke 6 tu. Jadi maknanya, dan ingat, apa-apa yang aku buat adalah jangan sampai aku mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala, atau jangan sampai aku ni maknanya terlupa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ketika umur dia 28, dia kena cek balik untuk matlamat sampai ke 6 tu. Ketika dia umur 35, dia cek balik. Kalau 35 masih lagi macam tak tentu arah, aku ada lagi 7 tahun je ni untuk sampai matlamat aku ketika aku umur 40 tak atau 42. Sampai 42 tak tercapai, maka dia boleh extendkan lagi. Okey, mungkin aku nak buat 7 yang ke-7 lah, itu 1049. Kan? Dan dia boleh belajar untuk maksudnya macam mana, apakah kelemahan-kelemahan yang mana yang dia telah lalui selama kehidupan dia tu, supaya dia boleh perbaiki. Seperti ibu kakak, tuan-tuan muslimin sekalian, kalau kita berpegang dengan surah Yusuf ayat maknanya surah Yusuf As-Qasas ayat 43 sampai 48 ni, iaitu menetapkan goal setting ataupun matlamat, maka kita akan sedar 3 benda. Sedar ni penting. Ada awareness ni penting. Sedar ni dalam bahasa lain hidayah. Hidayah selain daripada hidayah Allah untuk mencari redha Allah, hidayah kita pada realiti kehidupan. Kita akan dapat kesedaran 3 benda. 3 benda. Yang pertamanya, kita akan sedar apa aku kena sediakan, apa kena aku buat. Jadi katakan contoh, ini secara, ini contoh lah. Contoh, katakanlah dia nak jadi jutawan dari umur dia 21, dia dalam universiti lagi, aku nak jadi jutawan ni. Umur aku 21, aku fasa ketiga dah. Aku nak pergi ke fasa yang ke-6 Maknanya apa yang aku perlu persediakan? Ilmu dia, pergaulan dia, dia punya lingkungan, circle dia. Jadi dia tidak akan maknanya duduk dalam circle ataupun lingkungan kawan-kawan yang melepak, kawan-kawan yang mana, sebab aku ada satu matlamat aku nak buat. Dia akan sedar apa dia nak buat dan apa dia nak sediakan untuk diri dia. Itu kesedaran ni benda yang paling mahal sekali. Yang keduanya, dia akan sedar peluang-peluang yang ada di sekeliling dia. Kadang-kadang peluang ni orang tak perasan tau. Orang tak perasan peluang tu satu peluang kadang-kadang. Dan sebab itulah, tanyalah diri kita jujur, berapa banyak peluang yang terlepas daripada hidup kita sebab kita tak sedar apa matlamat yang kita nak capai tu. Apa benda yang kita nak buat, nak capai tu. Matlamat sederhana dan kecil, iaitu dunia kita ni, dan matlamat yang besar iaitu untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, dia akan sedar ataupun dia akan nampak apakah dia punya cabaran ataupun dipanggil sepak terajang dia lagi. Maknanya cabaran dia ataupun realiti kehidupan. Contoh macam nak berniaga dari jutawan tadi, balik pada adik tadi punya cita-cita dari jutawan kan. Apakah cabaran untuk menjadi seorang jutawan contohnya?
Contohnya maksudnya macam mana kalau kerugian kan, ataupun produk ataupun servis tu sudah tidak relevan, macam mana mungkin marketing dia tak betul, cabaran-cabaran dia, mungkin ditipu oleh orang, mungkin orang akan ambil kesempatan dekat dia. Ini kena belajar. Sebab kalau di universiti kita belajar teori-teori untuk berjaya, tapi dalam kehidupan kita belajar teori-teori untuk tidak gagal. Itu pengalaman. Sebab tu ingat tak? Apa beza orang pandai dengan orang cerdik? Orang pandai dulu kita pernah bincang, orang pandai adalah orang yang tahu apa dia nak buat. Orang cerdik orang yang tahu apa dia tak nak. Maknanya okey, aku tak nak ni, dia limitkan diri dia. Orang pandai dia tahu nak buat, jadi kadang-kadang dia terbuat benda yang tak perlu. Tapi orang cerdik orang yang tahu apa dia tak nak. Aku tak nak ni, aku tak nak ni, aku tak nak ni. Okey, jadi maknanya merancang kehidupan dengan surah Yusuf, ahsanul qasas. Okey, sebelum kita rehat, nanti lepas kita akan bincang macam mana kita nak aktifkan watak-watak yang ada dalam diri kita. Sebab kita ada empat dekat diri kita. Kita cuma yang dominan. Macam mana kita nak aktifkan watak-watak ni, supaya dalam diri kita yang ada, supaya kita boleh dapat buat satu goal setting, ataupun kita boleh buat maksudnya perancangan yang lebih bagus. Kerana sesungguhnya orang yang tidak merancang untuk berjaya, kata-kata cukup terkenal, dia sedang merancang untuk gagal. Allahuakbar. Tak naklah macam tu kan. Kita nak berjaya kan Ustaz, dunia dan juga akhirat pun kita dapat sama-sama seiring dan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga berjaya dekat dunia ini. Okey. Baik Ustaz, sambil-sambil kita ni bersering, saya juga tengok dekat bahagian orang komen ada juga yang bertanya soalan-soalan yang saya kira mungkin kita boleh bawa bincang daripada soalan tersebut. Ada sahabat kita Mukhizam Saleh, sempat lagi dia kata kita pun sama lah Ustaz, baju biru sama juga kita. Okey Ustaz, katanya Ustaz nak tanya, kenapa orang mata sanggup kahwin lewat atau terus membujang semata-mata nak kejar matlamat, pangkat dan kesenangan hidup di dunia? Mana orang mata kat sini ada juga ke? Kan? Nanti boleh komenkan juga macam mana anda punya perancangan dan juga fasa demi fasa yang ke-6 ke, yang ke-7 ke, macam mana kan? Nanti kita bincang sama-sama insya-Allah. Okey. Ustaz, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ni, dan kita akan sama-sama teruskan lagi perbincangan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Rehat seketika, kembali selepas ini. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Sultan Murad II gagal menakluki kota Konstantinopel, baginda menjadikannya sebagai cita-cita puteranya Muhammad Al-Fatih. Saban hari Sultan Murad II, Ayahanda Al-Fatih, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Konstantinopel dapat ditakluki, dan puteranya lah yang menjayakan misi besar itu. Sultan Murad II juga menyemat kukuh dalam minda Muhammad Al-Fatih bahawa beliau akan menjadi penakluk kota yang memiliki pertahanan yang amat utuh itu. Justru Al-Fatih membesar dengan cita-cita mulia dan amat mencabar. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi.
kembali bersama Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh yang masih lagi temakan anda untuk rancangan Pesona di Zahra. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM, sebab kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Untuk kali ini kita berbincang berkaitan tajuk menetapkan matlamat goal setting di bahagian yang kedua. Ustaz, jom nak teruskan lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz yang kita boleh letakkan watak-watak untuk menetapkan matlamat kehidupan kita? Ustaz, silakan. Atas semua silang kan. Okey, apabila kita bicara mengenai watak, kita ambil benda yang kita dah bincang sepanjang tahun ni mengenai watak. Okey, kita MATH, mata ya. Mata ni dia adalah action oriented. Dia akan bergerak so maksudnya sebab tu orang mata ni orang yang dianggap sebagai kelang kabut, sebab nak cepat-cepat nak bergerak dan sebagainya. Okay. MATH, akal. Akal ni adalah orang yang maksudnya dia naturally akan nampak benda ke depan. Dia baik objektif sebenarnya. Tapi tak semestinya panjang. Kalau objektif itu pendek-pendek lah pergerakan dia. Kalau kebetulan panjang maka panjang lah. Dia adalah feature oriented kita panggil, ataupun objective oriented. MATH, telinga. Telinga adalah maknanya orang yang information oriented. Maknanya detail. Dia akan ambil maklumat. Itu kita dah belajar apa ciri orang telinga. Dan yang keempat iaitu hati, MATH. Hati ni adalah inner oriented. Maknanya dia dalaman, penting. Dia juga dipanggil sebagai people oriented. Maknanya fikir orang, fikir bagi pihak orang. Okey. Jadi maknanya keempat-empat ni watak ni ada dalam diri kita. Sebab itu sepanjang kita buat perkongsian, watak satu dan watak dua ni penting untuk kita kenal. Sebab itu adalah kekuatan diri kita. Itu kita ada bincang pada tajuk-tajuk lepas, bagaimana apa yang kita panggil sebagai membina leadership, maknanya daripada strength, kekuatan kita tu. Maknanya jadi kita tidak membazir masa, maknanya untuk yang benda yang kita tak kuat untuk kita kuatkan, untuk kita jadi leadership, tapi kita cari benda yang kuat. Jadi 1 dan 2 tu watak dominan kita kena kenal. 3 dengan 4 adalah susunan yang maknanya hanya akan keluar ketika kita stres. Tapi benda tu tetap ada dalam diri kita. Sebab tu kadang-kadang orang mata, nombor 4 telinga. Ketika stres, jadi detail. Assignment 4 bulan tak siap, malam akhir surat submit, dia jadi orang telinga boleh siap. Boleh siap. Terus complete. Aduh. Complete. Sebab ada 4 telinga. Okey. Jadi beberapa kata-kata sekalian, untuk goal setting ini ataupun untuk kita meletakkan matlamat, kita kena faham, aktifkan susunan dia adalah pertama akal. Okey. Lepas tu orang yang akal nombor 4, dia memang susah nak tengok benda hadapan. Sebab tu kena susunan dia kena aktifkan akal. Sebab akal akan buat objektif apa nak buat. Saya banyak jumpa orang yang watak 4 akal, memang kadang-kadang dia tak fikir pun. Saya pernah jumpa orang yang watak 4 akal, nak buka puasa lagi 5 minit, bagus, puasa sunat. Nak buka apa ni? Tak tahu, nanti sampai buka baru kita fikir lah. Nak buka puasa ke baru fikir? Tak buat persediaan air langsung ke, korma ke, cari, tak ada apa. Nanti pandai lah. Okay. Kau nak kawin hidung makan batalkan puasa ke apa? Asalkan boleh batalkan puasa. Macam tu pula Aduh. Tapi itu benda realiti kehidupan. Maknanya kita hari-harian. Okay? Jadi maknanya kena aktifkan akal. Kemudian yang keduanya, susunan dia kena aktifkan mata. Sebab mata ni dia adalah action oriented. Maknanya dia kena bergerak. Kalau tak, berapa ramai antara kita, kalau watak mata tu ke belakang, kita cakap, okey nanti dulu lah, saya fikir dulu lah, akhirnya peluang terlepas. Akhirnya kita feel good, kita rasa tak nak fikir dulu, biar tak berhati-hati. Tapi kadang-kadang ada benda kita kena bergerak. So M8 maknanya mula-mula dia kena akal dulu, kemudian aktifkan watak maknanya mata, susunan dia untuk goal setting, untuk bahagian goal setting. Kemudian yang ketiganya adalah hati. Sebab hati ni kita akan tapis dan ukur mengenai kemanusiaan dan apakah keputusan kita tu, maknanya berkaitan dengan manusia tu okey kita okey. Ustaz masih ada di talian di situ Ustaz. Kita cuba dapatkan talian Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan yang berlaku dekat situ. Okey. Ustaz okey?
Jelas? Okey. Alhamdulillah. Okey, silakan Ustaz teruskan. Kita sambung ya. Ya. So hati hati, dan yang kelima adalah telinga. So maksudnya maknanya sebelum kita bergerak kena ada maklumat. Okey, kena ada maklumat, maksudnya kena ada benda-benda data, information yang yang penting untuk kita buat. Okey. Jadi benda ini kita dah kongsikan dalam, ingat tak macam mana membuat decision making berdasarkan surah Al-Alaq. Jadi susunan tu kita ambil daripada surah Al-Alaq, iaitu bagaimana bermula nak buat decision making ni bermula dengan akal dulu. Maksudnya cuba nampak, tulis apa nak buat. Kemudian bergerak, kemudian tengok kemanusiaan, hati dan detail, telinga. Keempat-empat. Okey. Kalau dia kata kita nak buat satu matlamat yang besar, contoh kita dalam sebuah syarikat ataupun jabatan, mungkin kita tak mampu untuk buat seorang-seorang kita. Katakanlah kita first adalah telinga, sedangkan kita nak adalah untuk decision making ni ataupun nak buat goal setting ni kena aktifkan dia akal, susunan dia akal, mata, hati dan telinga. Akal, mata, hati dan telinga. Kita boleh minta tolong orang-orang yang katakan orang akal, jom duduk dengan saya, kita nak buat goal setting macam mana. Walaupun dia mungkin kerani bawahan, tapi kalau dia orang akal, naturally dia ada kelebihan itu. Mungkin dia banyak kekurangan yang lain. Sebab itu bila kita bergerak dalam satu pasukan ataupun dalam satu keluarga contohnya, kita nanti akan nampak begitu pentingnya menghargai orang sekeliling kita. Jadi mungkin kita orang telinga, kita akan macam pelan. Kena ada tim orang mata untuk menggerakkan. Mungkin kita bila kita buat keputusan, ada orang buat keputusan kan langsung tak fikir soal kemanusiaan. Banyak redah aja kan. Jadi akhirnya kering sangat dia punya perasaan, kering sangat dia punya jiwa tu. Maka dia boleh ambil orang hati untuk minta pandangan macam mana cara nak menyusun pergerakan matlamat nak buat satu benda tu. Dan kalau tak cukup untuk pendetailan, boleh kongsikan ataupun cari orang telinga untuk mendetailkan. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, sebab itu apabila kita meletakkan satu matlamat, sama ada kita berusaha untuk aktifkan keempat-empat watak ni, kita kena sedar, kena ada awareness, kena kesedaran tu keempat-empat ini, ataupun kita minta orang lain untuk bantu kita dalam membuat sesuatu matlamat ataupun satu goal setting yang kita tuliskan ataupun kita rancangkan maknanya untuk apa yang kita nak buat. Jadi ini macam mana peranan watak-watak dan bagaimana peranan watak-watak itu dalam membuat satu perancangan ataupun goal setting sama ada kehidupan kita dan begitu juga dengan keluarga kita. Keluarga pun kita letak matlamat pribadi pun ada. Keluarga contoh kan, keluarga kita, okey, lagi 7 tahun apa nak jadi contoh kita mungkin maknanya bagaimana anak-anak dibesarkan dengan pendidikan yang lebih bagus lagi. Macam mana anak-anak tu maknanya disediakan dengan keperluan-keperluan dia yang bagus untuk kematangan emosi dia, kematangan akal dia. Itu kena rancang tu. Ada orang kadang-kadang maknanya beri duit je, contoh dia tak pernah berbual dengan anak. Jadi maksudnya mungkin benda tu cukup satu sudut tapi akan kekurangan daripada satu sudut. Jadi maknanya itu perancangan. Jadi berdasarkan surah Yusuf dan berdasarkan surah Al-Alaq, macam mana cara kita buat decision making. So gabungkan beberapa kuliah-kuliah kita ni. Kita dah hujung tahun ni. Ingat tak saya sebut awal tahun dulu. Bila kita belajar nanti kita akan praktis. Ni secara taktikal lah pula. Ya, teori ni campur teori ni ataupun keadaan ni campur ni, macam mana kita nak buat untuk bergerak ke hadapan. Wallahualam. Baik, Masya Allah Ustaz. Okey, Ustaz, kalau kita tengok soalan banyak juga yang kita dapat Ustaz. Antara yang juga bertanya dengan kita, Ustaz baru sebut tentang anak-anak. Ada yang dah mula bertanya tentang isu anak-anak kat sini. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana nak memotivasikan anak yang lebih suka berada pada zon selesa? Asyik rasa macam okey je, tapi matlamatnya terima apa yang ada seadanya. Kalau nak berniaga, takut tak menjadi, nanti ke depan jadi lebih teruk. Mohon pandangan Ustaz. Nanti kita akan bincangkan Ustaz selepas ni, termasuk dengan soalan-soalan lain yang kita dapat di sini, insya-Allah Ustaz. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz dan kita akan kembali selepas ni untuk perbincangan lanjut. Untuk anda kekal bersama IKIM, berehat seketika, kembali selepas ini. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas cetusan idea
Allahyarham Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Keruak yang di Pertuan Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961. Dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas. Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air, menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini, terdapat 1001 sejarah yang cukup luar biasa. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan dia liver kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak dia liver kepada N. Apabila mulakan perjalanan, hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja dia liver tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Euforia Islami. Syukur kembali lagi bersama untuk pertemuan di Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Masih lagi kita bersara langsung juga di YouTube juga di Facebook. Jom sama-sama berada di situ. Boleh kita tonton lagi perkongsian ilmu dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Baik Ustaz, saya nak terus ambil soalan Ustaz sebab banyak persoalan pertanyaan dari pendengar kita. Sebab boleh sama-sama kita berinteraksi juga dengan sahabat-sahabat kita di sini. Okey, soalan yang pertama tadi dari Mukhizam Saleh, itu nama Facebooknya, nak tanya Ustaz, kenapa orang mata sanggup kahwin lewat atau terus membujang semata-mata nak kejar matlamat pangkat dan kesenangan hidup di dunia? Ustaz, bagaimana? Okey, dalam pengalaman saya, orang mata biasanya antara orang yang kahwin awal. So jadi sebenarnya kalau kita lihat soalan di sini pun, bagaimana orang mata kahwin lambat kerana nak mengejar matlamat. Kalau ada persoalan ni, saya tengok ini ada orang akal sebenarnya. Mungkin kedua mungkin akan lambat sikit kahwin. Bukan orang telinga dia macam ada fikiran ada tu kan. Kalau orang hati mungkin takut aku nak kahwin betul-betul kan. Orang akal matlamat tak sampai lagi dia tak kahwin. Dia kebiasaan orang mata yang akan mana biasanya kahwin cepat lah. So jadi maknanya ni biasa orang akal. Jadi orang akal kalau matlamat dia tak sampai lagi untuk kahwin, dia takkan kahwin di sini. Saya banyak jumpa kawan-kawan orang akal dan orang telinga sebenarnya yang lambat sikit. So jadi maknanya kena terangkan dia matlamat yang 777 tu yang kita bincang tu tadi. Sebab kalau dia kata dia lambat kahwin, katakanlah sampai 7 yang kelima lah kan, umur 35 tak kahwin lagi. Jadi dia mungkin boleh fikir macam mana 7 yang ke-9. Anak dia mungkin ketika tu kecil lagi umur, contoh kan. Contoh tuan-tuan Ridila. Jadi maknanya, jadi surah Al-Qasas dalam perancangan hidup sangat penting kalau kita faham dan kita praktiskan. Wallahualam. Baik, okey Ustaz, soalan berikutnya dalam WhatsApp yang juga kita cuba keluarkan di sini. Okey Ustaz, bagaimana nak memotivasikan anak yang lebih suka berada pada zon selesa? Matlamatnya terima apa je seadanya. Okey, kalau nak berniaga tu takut tak menjadi, nanti kehidupan jadi lebih teruk katanya. Mohon pandangan Ustaz. Okey, kalau saya nak bagi nasihat, saya kena kenal orang tu dulu. Pada saya, kalau saya nak tengok kat sini, mungkin orang hati. Jadi maknanya orang hati ni memang perlukan sokongan. Kalau kita tadi kita ada tengok iklan Muhammad Al-Fatih. Kalau kita study ataupun kita belajar sejarah tokoh-tokoh, Muhammad Al-Fatih adalah orang hati sebenarnya. Sebab itu ketika dia nak tawan kota Konstantinopel, sebenarnya dia dah hampir mengalah dah sebenarnya. Tetapi mak tiri yang jaga dia, iaitu Sultanah Mara Brankovic, faham benda ni. Mak tiri
datang sebenarnya, dia tahu Muhammad Fatah perlukan sokongan. Begitu juga dengan guru dia datang ketika itu, Muhammad Fatah, kau boleh. Sebab tu peperangan akhir tu dia sendiri yang yang memimpin. Sebelum tu semua ke depan semua dia punya tentera dulu, tapi dia sendiri yang memimpin ketika serangan akhir kota Konstantinopel. Jadi kalau betul anak ni orang hati, maka dia perlukan sokongan. Kadang-kadang orang hati ni dah berjaya sekalipun tetap kena ada sokongan kat dia. So maksudnya tu. Jadi kita tengoklah jadi pada saya tengok tu macam orang hati tu. Macam kalau tu tak berani duduk selesa je. Tapi wallahualam, apa yang kita dah belajar sepanjang tahun ni, kenali situ dulu. Baru kita punya nasihat akan lebih tepat sebenarnya. Wallahualam. Baik, okey. Ustaz, kita nak ke Facebook. Ustaz, ada sahabat kita yang bernama Yasir bertanya, Ustaz, nak tanya, patutkah ibu bapa menetapkan matlamat untuk anak-anak mereka? Kalau boleh, bagaimana penetapan matlamat anak-anak berdasarkan watak-watak mereka, Ustaz? Okey. Jadi gini, pertama sekali kita kena ajar anak kita matlamat besar daripada kecil, iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ajarkan step 7 tu. Okey. Kemudian watak-watak ni dia ada implikasi pada pekerjaan. Contohnya, kalau dia orang telinga, dia bagus pada benda-benda detail, data, accountant, auditor dan sebagainya. Tapi kalau dia orang mata, mentang-mentang kita ni orang telinga dan kita mungkin pekerjaan kita auditor, kita nak anak kita jadi auditor, kita suruh dia belajar auditor dan dia boleh sampai lulus, tapi bidang itu bukan bidang yang jiwa dia. Nanti akhirnya tak ya dia akan meninggalkan bidang tu. Yang maknanya orang mata bagus untuk marketing, bagus untuk benda-benda yang dipanggil ke depan, redah-redah bagus untuk orang mata. Orang hati bagus kepada benda-benda yang berkaitan dengan sosial ni, bukan bersosial, maksudnya kemanusiaan. Jadi PR bagus, jadi pendidik bagus kan. Mana orang akal bagus benda-benda yang analytical, maknanya memikir yang. Baik, Ustaz. Okey, di sana Ustaz, kita cuba dapatkan talian Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan di sana. Ustaz dengan kita ke Ustaz? Ustaz dengar? Masih lagi. Dengar Ustaz? Baik. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Teruskan. Jadi maknanya kita nak bantu anak kita menetapkan matlamat. Sebenarnya bagus dengan kita tengok watak-watak juga. Sebab macam saya katalah, ingat tak, kita strength based leadership, maknanya kepimpinan berdasarkan kekuatan kan. Strength based leadership, kita dah bincang tajuk tu pada kesempatan yang lepas kan. Macam mana sebenarnya kekuatan, kalau kita bentuk untuk leadership dia, untuk kehidupan dia, untuk kerjaya dia, lagi cepat dia akan naik berbanding dengan dia punya kelemahan. Kelemahan mungkin boleh tapi lambat sikit. Ya. Jadi mana, dan kalau mungkin dia tak boleh, dia rasa susah, jadi mana dia akan rasa demotivate ataupun tak ada semangat. Tapi kalau kekuatan strength based leadership, maksudnya dia akan boleh pergi cepat dan lebih jauh lagi. Wallahualam. Okey, baik. Ustaz, satu soalan yang mungkin baru masuk saja ni dekat dalam talian Facebook kita, ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hendak cepat buat keputusan yang tepat dalam waktu-waktu yang genting lah. Jika orang hati, bagaimana nak react dengan situasi tersebut, Ustaz? Okey, gini, benda tu perlu latihan kalau kita bukan orang mata ataupun nombor 4 mata. Okey, kenapa jadi orang mata dia boleh cepat, ataupun nombor 4 mata ni dia stres, dia boleh buat cepat. Sebab dekat nombor 4 mata kan akan keluar ketika stres betul. Maksudnya ketika stres akan keluar watak keempat kan. Jadi kalau kita bukan watak 4 mata, guna watak 1 pun bukan mata, memang kena training lah, kena latihan okey. So jadi maknanya ambil buku, gambarkan situasi-situasi, berfikir dulu. Memang kena buat macam tu. Dia kena training. Sebab naturally benda tu tak ada dekat dia, maka dia kena berlatih, dia kena belajar. Bagi orang mata memang benda-benda spontan ni kelebihan dia lah, cerita dia. So memang kena training. So tengok kita orang apa, kita belajar. Tengok macam mana kawan-kawan orang mata kita dalam membuat satu keputusan yang spontan-spontan. Allah.
Baik, okey Ustaz. Ada yang bertanya berkaitan dengan watak anak-anak. Mungkin kita nak sedikit selami tentang perkara tersebut. Tadi yang bertanya Ustaz, macam mana kita nak mengenal pasti watak anak-anak? Adakah seusia kecil kita boleh tahu dia orang hati, orang akal ataupun orang telinga? Bagaimana Ustaz? Sebenarnya daripada kecil dah boleh nampak. Contoh kalau kita buat refleksi diri kita, ada budak-budak daripada kecil lagi dia memang kemas orang dia. Daripada kecil dia tak suka sepah-sepah. Kalau nampak barang susun, maknanya itu ciri-ciri orang telinga lah tu. Memang boleh nampak. Ada anak-anak memang melepek aja kat kita kan, mengendek, maknanya ciri orang hati, cakap keluar sikit nangis contohnya kan. Itu ciri orang hati lah. Dan ada yang memang akan nampak orang akal, akan nampak sebenarnya. Cuma kita kena latih. Sebab tu saya kata, kalau lepas kita belajar benda ni, paling kurang kita kena analisa 500 orang. 500 orang ni tak banyak sebenarnya dah. Keluarga kita je pun dah 50 orang mungkin. Kita pergi ke kedai makan, kita makan, kita duduk. Jangan basi masa. Belajar tengok orang, bukan untuk judge. Tapi nanti lama-lama mata kita dah start nampak. Sebenarnya orang-orang yang berbagai-bagai ni, mana orang mata, orang telinga, orang hati, orang akal, dia ada pattern dia. Sebab tu kalau kita dah biasa training, kita tengok, kita terus nampak, oh ni orang akal. Dia ada cara cakap orang akal macam mana. Kita dah kongsikan macam mana berkomunikasi dengan orang akal. Oh ni orang mata, dia ada cara bercakap dengan dia. Dia orang telinga, ada cara bercakap. Dia orang hati, ada cara bercakap dia. Contoh macam gini lah, siapa depan saya atau sekarang ni seorang guru yang mungkin dah mengajar 20 tahun, 30 tahun contohnya kan. Sebenarnya seorang guru, dia tengok budak, dia tahu dah. Budak ni nakal tapi pandai. Budak ni pendiam tapi tak berapa pandai contohnya kan. Budak mana tengok tu dia tahu dah. Sebab dia dah biasa tengok pattern. Budak-budak ni. Kalau guru lama-lama lah, dia biasa 20 tahun, 30 tahun, dia tengok orang, dia boleh tahu. Jadi maknanya sama juga ilmu ini, watak ni, apabila kita training, kita latih, kita tengok, kita boleh faham, boleh tahu terus insya-Allah. Sebab dia ada pattern dia. Sebab tu memang kena latih. Jangan lupa dengan personal Zahra. Maknanya untuk meningkatkan kefahaman kita lagi. Gitu. Baik Ustaz. Mungkin satu soalan terakhir Ustaz yang kita dapat dari Rusmah Yusof itu di Facebook. Dia bertanya, Ustaz, macam mana kita nak bantu anak-anak yang lebih suka kepada teknikal ni, tapi anak ni belum ada kesungguhan untuk belajar akademik. Sedangkan pendidikan di Malaysia mesti melihat SPM dan sebagainya. Ustaz, bagaimana anak yang sebegini? Okey. Sebenarnya tak semesti. Dalam Malaysia, badan yang mengeluarkan sijil ada dua. Satu MQA, MQA ni akademik, universiti. Satu lagi JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Itu TVET. Jadi kalau anak kita tak boleh ke akademik, bukan mana dia tak pandai. Jangan kita ingat mana tak pandai. Kita boleh cari sekolah-sekolah teknikal ataupun sekolah-sekolah skill ataupun TVET ni. Dan dia keluar dia ada, kalau dekat dekat MQA sistem sama academic system dari SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Dekat TVET dia ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Kemudian dia ada diploma. Dekat TVET dia ada DKM, Diploma Kemahiran Malaysia. Kemudian ada ijazah. Sini ada DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia yang sama dengan ijazah. Jadi maknanya jangan kita ingat anak kita tak boleh bagus pada SPM, dia tak bagus, tak. Dan kita ambil tahu siapa yang bertanya ni, ambil tahu bahagian tulis TVET ataupun kemahiran skill. Banyak sekolah-sekolah, kolej-kolej skill ni berdasarkan kemahiran dan watak anak kita hantarkan. Saya baru ni ada program bersama SIAS ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Maknanya guru-guru kemahiran ni pun melihat pada watak-watak apakah kemahiran yang bagus bagi dia untuk dia mengajar berdasarkan watak-watak sebenarnya. Hatta guru-guru pun begitu, anak kita pun sama. Jadi maknanya jangan anggap dia tak boleh belajar dan dia tak bagus, tak. Cari bahagian, jangan bazir masa. Kekuatan dia adalah kemahiran yang hands on, yang memang yang praktikal. Pergi cari kolej-kolej berkaitan kemahiran. Wallahualam. Baik Ustaz, itu dia banyak soalan tentang anak-anak ni Ustaz pada pagi ni Ustaz, pada malam kali ni. Sebab kita cakap tentang menetapkan matlamat, goal setting masing-masing lah. Ada yang nak letakkan matlamat dalam keluarga, pasangan hidup, dan terutamanya anak-anak, dan semua itu adalah konteks yang sebenarnya yang kita boleh seimbangkan masing-masing, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ustaz, di hujung ni sedikit pesan-pesan Ustaz dan kita nak bawakan doa. Ustaz, silakan. Tuan-tuan ibu kakak semua sebab sekalian. Jadi kita bincang, kita panggil forensik insan, ataupun kita bincang mengenai watak-watak dalam sepanjang tahun ni. Jadi apa benda yang kita kena perasan atau kita kena sedar adalah
inilah kehidupan. Orang adalah berbeza. Kita perlu hormati semua orang. Sebab semua orang ada kelebihan, semua orang ada kekuatan dan semua orang ada kelemahan. Jangan kita highlight kelemahan. Walaupun kelemahan ni paling mudah nampak sebenarnya. Kan? Sebab apa? Kelemahan ni yang kita mudah untuk rasa, feel. Contohnya, lambatlah kau menyusahkan aku. Sebab tu kita nampak tu kelemahan. Tapi kelebihan memang kena perhati, kena tengok, kena cungkil. Dia panggil inner potential, potensi dalaman kena cungkil, kena tengok, kena perhati. Sebab tu Allah suruh kita merenung, ambil iktibar dan sebagainya, berfikir, jangan malah berfikir. Ini benda kelemahan kita boleh nampak sebab kita feel. Suami kita cakap kasar dekat kita, tak gunalah suami ni kan. Kita feel benda tu. Kelemahan dia mungkin cakap kasar, kelebihan dia mungkin dia sangat bertanggungjawab. Jadi maknanya kelebihan yang perlu kita tengok, kelemahan kita perlu baiki. Itulah Islam. Maksudnya kelemahan kita baiki, kelebihan kita hargai, dan akhirnya akan bentuk sebuah keluarga yang baik, insyaAllah. Okey, kita akhirkan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah ahli keluarga kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Isteri yang solehah dan suami yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Sembuhkanlah sakit orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Dan tunaikanlah segala hajat dan cita-cita orang yang sangat berhajat kepada keperluannya, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini, dan apa yang kita belajar sama-sama tambah lagi setiap kali pertemuan kita kan. Ustaz, pasti ada lagi yang kita boleh faham, yang kita tahu dan kita rancang sebaiknya untuk urusan kita dalam keluarga, sebab bermula daripada keluarga lah akan terus berkembang mekar kan Ustaz, untuk kita nak membina lagi generasi dan juga segala circle kita yang baik-baik ini. Terima kasih Ustaz, semoga baik-baik di sana untuk Ustaz, insya-Allah.